Assalamualaikum. Apa khabar semua? Semoga anda semua sihat sejahtera pada petang ni. Okay, terima kasih kepada anda semua yang sudi bersama-sama Kak Zack pada hari ini. Hari ini kita akan berbual-bual ataupun bercerita mengenai topik kita, iaitu sayangi diri anda, utamakan keluarga. Okey, hari ini Zack sama Zalika dan seorang lagi rakan Kak Zack, itu Miss Hillary Ng. Mungkin ada masalah internet sikit, dia akan lewat sikit. So okey, kita teruskan dulu. Okay, Zalika boleh lepaskan mengenai tajuk kita pada hari ini. Okey. So, tajuk kita hari ni bagaimana menyayangi diri anda. So, kadang-kadang nampak macam lebih mudah kan untuk menyayangi orang lain daripada menyayangi diri sendiri. Tetapi, penerimaan diri adalah lebih penting dalam membina hubungan yang sihat dengan orang lain ataupun keluarga. So, menyayangi diri sendiri bermaksud mengenali diri sendiri, diri anda sendirilah, dan menjalani kehidupan anda sendiri dengan sejujur yang boleh. So jika bernasib baik, dengan sedikit latihan dan kesabaran, anda juga dapat belajar menyayangi diri sendiri. Okay, so bagi Zalika kan, contohlah, korang perasan tak kita ni bila dah sayang orang lebih daripada diri sendiri, kita sekejap. Hillary tak dapat masuk. Okay, sekejap. Okay. So, aku dulu. Sekejap ya, ada masalah teknikal. Salah seorang kawan kita tak dapat. Okay, sebelum tu kita tengok. Okay, hi Hillary. Halo. Thank you dapat join. Oh, you Tracer, outside. that's why Okay, nanti dia Ya, saya baru ada ni Selima, Wendy Lee. Okay, ada a few lagi. Hello. Okay, Hillary, hari ni kita akan bicarakan atau kita akan sembang-sembang pasal topik kita, sayangi diri anda, utamakan keluarga. So, tadi Zalika dah intro sikit lah. So, rasanya sedang Zalika boleh sambung balik. Ada masalah Okay, teknikal. so Zalika sambung balik Okay, so contoh bagi Zalika lah. Okay, korang semua perasan tak bila kita ni sayang orang lain, kita lupa pasal kita nak sayang diri kita sendiri, betul tak? So contohlah, seorang ibu ni sayangkan anak dia. So dia, ibu ni sanggup buat apa-apa pun demi anak, betul? Contoh, seorang ibu dia bekerja, siang dia bekerja, balik jaga anak lagi, then kemas rumah, lepas tu layan suami lagi. So dia lah yang paling last tidur. Betul tak siapa yang dah jadi ibu ni kan? Kadang-kadang bila dia dah last tidur ni, dia akan jadi tidur lewat lah, tak cukup tidur kan? So korang perasan tak apa akan jadi dekat ibu-ibu lah yang kurang tidur ni? So dia akan efek dia punya akan bagi kesan dekat kesihatan diri dia. Pernah terfikir tak kalau seorang ibu ni tak sihat, pernah terfikir tak kalau seorang ibu tak sihat, apa akan jadi dekat anak-anak dia? So sorry sekejap. Okay, so bila kesian lah dekat anak-anak dia kan, kalau ibu dia tak sihat kan, siapa nak jaga anak dia? So kat situ penting untuk kita pastikan yang kita cukup rehat, cukup tenaga, barulah kesihatan kita terjaga. Okay, terima kasih Zalika. Okay, sayangi diri anda. Apa yang boleh kita katakan tentang menyayangi diri sendiri? Okay, pertama,
Kak, sebelum ini Kak, saya tak boleh tengok Zalika. Zalika datang Oh. ke arah Kak. Okey, Sebab cantik. I tak nampak. Let's, Okey, boleh ya? ya. Boleh, Kak. Boleh ke? Boleh. Okey. Boleh Boleh. ya? Okey, Okey. Kak Zek sambung. Apa yang ada di fikiran anda? Bagaimana anda menyayangi diri anda? Pertama, apa yang penting untuk kita menyayangi diri kita? Kadang-kadang kita kena tanya soalan pada diri kita sendiri. Kalau apa kata orang, apa yang anda buat, atau dalam bahasa Inggeris, how are you doing? Betul tak? How are you doing? Apa yang anda buat? Apa yang anda lakukan? Ataupun dalam bahasa yang mudah, apa khabar? Betul tak? Tapi kalau kita nak cakap setakat apa khabar, khabar baik, itu bukan jawapan dia lah. Tapi cuba kita fikir, macam mana aku nak menyayangi diri aku? Apa yang aku dah buat, apa aku boleh buat? Apa pengisian yang aku dah lakukan? Apa yang aku boleh, orang kata apa, bantu diri aku sendiri. Kan? Okay, cuba kita tanya suara hati kita. Kita boleh renung sekejap, 10 minit ke 20 minit. Kita tanya suara hati. Dan kita tanya pada diri kita sendiri. Apakah aku dah buat? Untuk sayang diri sendiri. Mungkin Hillary ada sikit nak tambah ke? Hillary? Ya, Kak. Okey, saya memang sangat suka ini soalan apa khabar kepada diri. Kan banyak kali kan kita cakap dengan kawan-kawan kita apa khabar dan lepas tu khabar baik atau okay. Tapi kita tak pernah itu tanya apa khabar kepada diri sendiri. So saya ingatkan untuk menyayangi sendiri memang sangat penting. Cakap dengan hati kan, bukan setakat apa khabar, lepas tu saya cakap dengan diri sendiri khabar baik macam tu kan. So bagus punya topik hari ni Kak Zack. Wah, memang menyayangi kita, menyayangi diri sendiri, it starts from ourselves. So that kita boleh bantu juga kita punya keluarga. Macam Zalika kan, cerita saya miss a little bit, tapi saya tahu Zalika pun seorang young mother kepada 2 anak juga, dan Kak Zack juga ada 5 anak. Wow, macam mana you boleh menyayangi diri so you boleh menjaga you punya anak-anak, keluarga-keluarga anda juga. Yeah. So on top of itu kan, saya ingat like what Kak Zack cakap, suara hati kan. So on top of suara hati, saya ingat apa yang memang boleh membantu dalam kita menyayangi diri sendiri ialah apa yang kita memberi kepada kita punya itu minda kan. How we grow our mind. Itu sangat penting. Apa yang kita fikir, siapa yang kita tiap-tiap hari bersama kan. Kalau kita bersama orang yang jadi orang yang memang lebih positif kan. Boleh dengar tak saya? Boleh. Okey. Saya ingat kenapa saya boleh tak dengar feedback semua. Okay. Saya ingat saya guna 4G sekarang. So saya ingat memang sangat penting kita letak dalam kita punya dunia kita kan, dunia kita dalam kita punya minda, and also important ialah siapa yang kita pernah sebelah kan. Saya ada tengok some of the articles dan also banyak YouTube videos, right? Siapa yang dikeliling kita, 5 orang yang dikeliling kita akan menjadi someone like them. So itu memang memberi saya satu besar punya itu memberikan fikiran saya untuk tengok wow, memang to be someone better, kita memang mesti ada kawan-kawan yang lebih positif, kawan-kawan yang memang minda buka. So memang that's one of the good points I feel for myself untuk menyayangi diri sendiri saya. Back to you Kak Zack dan Zalika. Okey, terima kasih Hillary, betul.
Okay, kita dengan siapa kita bergaul tu pun penting sebenarnya. Sebab aura kawan-kawan ni kadang memberi kesan pada kita, sama ada kesan negatif atau kesan positif. Okay, seperti yang Hila cakap tadi, apa orang kata, 5 orang yang the first people tu kan, 5 orang pertama yang kita kawan tu lah yang memberi kesan yang sangat-sangat ketara pada diri kita. Okay. So pentingnya kita mengisi minda kita ialah apa yang baik tu kita ambil, apa yang sebaliknya tu kita abaikan. Okay, kita juga ada 3 tips apa yang kita boleh beri pada minda kita, pengisian minda kita. Apa yang kita feed, apa in English kita feed your body. Yang kita beri, kita suap, kita isi untuk tubuh badan kita. Apa yang kita feed kita punya mind, fikiran kita. Itu semua penting untuk orang kata, sebab apa yang kita makan tu dia akan menunjukkan kita punya hati, kita punya fikiran. Dia akan beri penampilan diri kita pada orang ramai. Betul tak? Okay. So rasanya kalau kita tak menyayangi diri kita, kita tak pentingkan diri kita atau utamakan keluarga kita, kalau kita, contohlah kalau kita ni adalah orang penting dalam keluarga, itu pundak keluarga kita adalah sumber keluarga kita, sumber pendapatan kita. Tapi kalau kita tak sayangi diri kita, kita tak jaga diri kita, if something happen, kalau apa-apa yang berlaku pada kita, siapa yang akan jaga kita punya keluarga? Ibu bapa kita, anak-anak kita. Itu pernah tak anda terfikir semua? Ya. Okay. So kalau kita nak cerita pasal Sayangi diri sendiri. Memang luas lah topik dia, terlalu luas. Dia mau 2-3 jam tak habis. So Pasti kita wanita kan, saya ingat 3 jam, mungkin 3 hari, 4 hari pun tak akan habis. Ada banyak tips. okay, salah satunya kalau kita tak jaga atau tak sayang diri kita, dalam keadaan sekarang ni banyak penyakit, banyak virus. Seperti sekarang yang pertama ni virus COVID-19 kan. So kita perlu sayangi diri kita dan keluarga kita juga. Salah satu contoh penyakit yang sangat top lah, bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia, adalah diabetes ataupun kencing manis kan. Kalau kita nak cerita kencing manis ni, apakah yang menyebabkan kencing manis ni, ada banyak faktor jugalah. So mungkin Hillary boleh share sikit. Hillary lebih sikit pengetahuan kan. Kita pun ada buat research juga, tapi kita perlu pendapat atau pandangan dari orang yang pakar lah macam Hillary. Boleh Hillary? Boleh. Saya ingatkan because memang saya sangat suka apa yang Kak Zaid cakapkan. Memang untuk menyayangi diri sendiri, suara hati kita, apa yang kita letak kat minda kawan-kawan kita, dan also very penting apa yang kita memberi, apa yang kita makan atau suap atau isi. Start Hillary. Ada masalah internet. Hillary, you start ke? Mungkin masalah lain. Hillary keluar. Dah terkeluar pula Hillary. Lain Hillary mungkin? Masalah internet di kat luar tu kita tak Okay, pasti. kejap. Yalah, sekejap ya.
kita kita invite Hillary balik. Tunggu sebentar. Okay. No problem. Sorry, line dah lost. Oh my goodness. Boleh teruskan Hillary? Just now saya katakan tentang apa yang kita menyayangi kita, few points yang Kak dan Zalika pun dah cakapkan. First is suara hati kita, number 2 kita punya minda, kawan-kawan yang kita dikelilingi, dan also very important ialah apa yang kita makan untuk apa yang kita memberi, makanan yang kita memberi untuk kita punya tubuh badan kita. Saya ingat itu sangat penting. And I think today kan Kak Zai, you cakap tentang satu topik yang memang sangat hangat, iaitu diabetik. Cause boleh dengar saya tak? Boleh kan? Boleh ya? Okay. Okay. So itu diabetik memang sangat penting. If we look at ourselves kan di sekelilingi kita, okay, memang kalau kita ambil satu batu kan, kita throw baling itu batu dalam kumpulan of 10 orang, mungkin ada 8 orang dah ada diabetik kan. So kenapa? Even saya myself kan, saya punya ayah dan emak, dia also diabetik. Ada keturunan, ada yang kerana makanan. So memang ada banyak faktor-faktor yang menyebabkan one thing that saya semalam sempat research juga kan, ialah stress. Stress is one of the factor yang boleh menyebabkan bukan hanya diabetik dan banyak-banyak. Tapi hari ini kita cakap tentang diabetik kan. So memang not just food, minuman, makanan, stress level, okay. And I think sangat penting ialah banyak orang kan have that mentality. Oh, hari ni saya makan, okay, esok saya diet kan. Tapi esok lagi diet kan. Saya ingat habit-habit macam ini kan. Okay, akan kan boleh. So habit-habit macam ini kan, dia akan how to say, make us forget about why in the beginning, kenapa kita mesti makan makanan yang lebih berkhasiat. Even sekarang kan ada banyak makanan sekarang because of what happening in the world kan, banyak makanan proses. So processed food memang bukan secara natural bagi badan-badan kita kan. So apa yang sangat penting ialah kita memang mesti makan makanan yang berkhasiat. Dan nombor 2, kalau let's say kan, number 2, I ingat sangat penting, and I feel like you pun ada letak itu reserve kat sana kan, Kak Zai. So one thing very important ialah because of the world is changing, and also with with also itu pollution. So contamination kat kita punya makanan semua kan, it all leads one thing to another that affect kita punya kesihatan. So sangat pentingnya ialah kalau tubuh badan kita, kalau sel-sel kita kan dia dah rosak, macam mana kita boleh ada nutrien yang boleh membantu kita untuk membangunkan sel-sel kita yang dah tidur atau memulihkan sel-sel kita yang dah rosak. So ada satu cara, of course, Kak Zai punya depan itu reserve. Saya punya family kan memang, saya punya family memang tiap hari pun minum. Saya tahu Zalika punya anak juga kan. I think berapa umur berapa? Berebut. Seorang satu. Dah habis minta lagi. Memang. You see, because reserve kan memang kenapa sangat baik, because reserve ini bukan hanya untuk orang yang ada diabetes saja, tapi untuk kanak-kanak. Because when let's say kanak-kanak kita dah healthy kan, lebih senang kita tak akan dapat chronic disease. So of course lebih baik kan kalau kita boleh mencegah, right? So kenapa saya ingat reserve memang sangat baik untuk kita boleh mencegah banyak chronic diseases, kerana nombor 1, dia boleh bantu sel-sel kita, membangunkan sel-sel kita yang dah tidur kerana dia ada satu compound resveratrol. Nombor 2 kan, kalau kita minum kan, bukan setakat, kalau kita minum, satu tips lah Kak, I think Kak Zai pun dah tahu lah, satu tips, kalau kita minum kan, minum kat lidah bawah, kerana kan dia akan diserap kepada kita punya bloodstream secara saat saja. 1-2 saat, straight away kat kita punya, because ini dalam gel form.
Okay, so kalau ada kawan memang ada banyak kawan saya diabetik kan, high blood pressure kan, mereka pun minum reserve satu hari satu dua kan, dia boleh tengok banyak perbezaan. Bukan kerana because kalau kita tengok apa yang dikandung, apa yang reserve Kandung. ada, berry, ada blueberry, pomegranate, aloe vera, semua ini ialah bukan katakan fruit saja, but dia super fruit. Kan kalau saya kan kata hari you mau saya cut itu aloe vera, makan acai berry satu-satu kan, saya pun tak akan ada masak itu kan. Kan. Tak boleh Dan go saya in, tak boleh masuk. tak tahu ada banyak pesticide dah saya punya buah-buahan. So dalam ini reserve kan, dia punya proses dia sangat baik because all of the fruits they are semua natural fruits. That's why, and then it's also made in USA, semua R&D, semua dah research sangat bagus. So that's why I katakan reserve memang sangat bagus, and also sesiapa yang ada diabetik kan, dia akan bantu with your insulin, your blood sugar level. Itu sangat penting. Yeah, and also Kazak, Kazak, saya tahu kan, because I think today because yesterday saya when kita chit chat kan, saya lupa nak cakap, memang ada promosi untuk itu reserve, so sesiapa yang memang mau try kan. So kita mau try reserve, memang ini masa yang best. Oh, ya, memang masa yang best. So, I go back to you, okay, Kazak. So, itu ialah apa yang saya mau share sedikit sajalah hari ini. Bukan, ini kan Facebook Live dan saya pun kat kereta kan. So, kita kan tak ada slide cakap tentang ini reserve atau apa. But I think very important dalam hati kita kan. Because I think hari ini banyak orang boleh feel kan. Yeah, really, we want to bring something good for people. Apa yang bagus untuk kita punya kawan-kawan kita. Yeah. Okay, back to you Kazak dan Zalika. Okey, terima kasih Hillary di atas penerangan, di atas sharing yang begitu bagus dan mantap sekali. So tentu kawan-kawan semua pun dah dengar dan faham ya. Okey, apa lagi ada apa yang diorang tulis tu ya? Mencegah lebih baik daripada mengubati. Ya, betul. Mencegah memang lebih baik daripada mengubati atau merawat. Ya. Itu tagline yang sangat bagus sebenarnya. Okey. Bila kita bercakap pasal sayangi diri ni, okey, saya nak share lah satu, nak kongsikan satu cerita lah berkenaan diri saya sendirilah. Okey ya. Kenapa ataupun bagaimana saya boleh terjebak masuk dalam bisnes dengan juniors ni. Okey, paling pertama sekali saya memang nak bantu keluarga saya. Okey, my background sebenarnya bukanlah dari orang kata golongan orang yang bagus ya. Saya dari golongan sederhana je. Okey, saya seorang suri rumah. Actually, dulu saya pernah bekerja lah, tapi a few years saja bila anak-anak nak membesar, saya perlu tumpukan perhatian terjaga anak-anak, so saya quit. Saya punya kerja, saya jadi full time housewife. Okey, sebab pertama dia saya buat bisnes ni, satu saya nak bantu keluarga saya untuk ubah taraf hidup keluarga saya kepada yang lebih baik. Okey, saya nak bawa keluarga saya keluar daripada kepompong orang kata kesusahan atau kemiskinan lah. Okey, niat saya ni memang besar lah, hati saya ni memang besar. Saya bukan je nak bantu diri saya sendiri ataupun keluarga saya. Kalau boleh saya nak bantu semua orang yang kat luar sana yang bernasib macam saya jugalah. Nasib tak berapa baik lah orang kata kan. Okey, bukanlah nak kata terlalu miskin, tidak. Tapi kita dah cukup makan. Okey. Saya sebenarnya tak naklah anak-anak saya melalui kehidupan yang susah macam yang pernah saya alami atau pernah saya lalui. Saya pun tak nak membebani anak-anak saya sebenarnya. That's why pada suatu hari bila kawan baik saya, kawan lama saya, Puan Salmi lah nama dia, okay.
Dia satu hari dia bagi tahu saya, Zack, kau nak duit tak? Mesti nak ke tak? Gila tak nak? Kalau orang tanya dia, you nak duit ke? Of course, semua orang berebut nak duit. Pada masa sekarang ni kan, semua orang perlukan duit tak? Duit ada, orang kata duit tu ada segala-galanya. Okay. So saya cakap dia, ya mestilah aku nak. Okay, kalau kau nak, jom ikut aku pergi satu event. Okay, I pun ikut dia pergi satu event di PJ. Okay, di situ saya dapat lihat saya telah diberikan satu peluang atau satu platform di mana saya boleh mengubah kehidupan saya dan keluarga saya. Dan saya juga boleh menjana pendapatan yang saya inginkan. Okey. Bagaimana orang kata kita bila kita nampak satu peluang tu, satu platform tu, saya kalau kita rasa peluang tu bagus, kita dah nampak masa depan kita, kita punya vision semua, dah tentulah kita akan terus grab, betul tak? Kita pun tak nak rasa ketinggalan atau rugi melepaskan peluang ni. Saya pun berfikir pada diri saya, aku ni dah separuh abad saya pun dah 51 tahun ni. Dah separuh abad dah umur saya. Saya pun pernah juga cakap, tanya diri saya, bolehkah aku buat? Kan? Boleh ke saya ubah kehidupan keluarga saya semua? Okey, saya cekalkan hati, saya kuatkan semangat. Saya terus sign up, tanpa panjang fikir. Okey. Dari situ, di sinilah saya bersama-sama dengan keluarga Genius, di mana produk yang ni saya dah makan, saya dah berikan kepada keluarga saya, anak cucu saya dan orang tua saya. Dia memang sangat-sangat membantulah sebenarnya. Sangat-sangat bantu dalam kesihatan kami sekeluarga. Dia boost kita punya immune system. Beri tenaga pada kita. Orang kata kalau dulu saya seorang suri rumah tangga, orang kata kadang-kadang tu kita bila buat kerja-kerja rumah ni terpenat tau, letih. Macam orang kerja office juga. Tapi bila saya dah minum makan Rizaf ni, saya dapat rasakan dia beri tenaga dan perubahan pada diri saya dan kesihatan saya. So jadi saya juga sarankan pada anda semua, jangan lepaskan peluang ni. Kebetulan kita pun ada promosi pada bulan ini. Okey, promosi ni bukan selalu ada, bukan selalunya muncul. Susah nak dijangka. Okey. Setakat itu saja yang saya nak sharekan atau tebualkan pada hari ini. Okey, terima kasih kepada Zalika dan juga Hillary yang sama-sama membantu saya dalam mengupas tajuk kita pada hari ini. So kalau siapa-siapa yang ada pertanyaan ataupun ingin tahu lebih lanjut, boleh cepat-cepat PM Kak Azad ya. Okey. Okey, terima kasih juga pada semua kawan-kawan yang telah sama-sama join kita punya FB Live pada hari ini ya. Ramai juga kawan kita. Kita ada Elista, kita ada Adib, kita ada Wendy, ramai lagi ya. Adam, ada Adam, Zafira. Okey. Okey guys. Kita bertemu lagi di FB Live yang akan datang. So cepat. Kak Zat jangan buang masa. Okey, terima kasih semua. Bye-bye. Jumpa lagi. Bye. Sambil tu habis dah satu.